Coba hari ini kita akan sambung bacaan daurah kita. InsyaAllah kita akan sambung untuk Wazaif Syahri Ramadan pada muka surat 77. Ini nama Abang Wasa nak menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan daurah kita. InsyaAllah kita akan sambung untuk Wazaif Syahri Ramadan pada muka surat 77. Ini nama Abang Wasa nak menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fal majlisul khamisu fi dhikri sab'il awakhir min Ramadan. Majlis kelima, ingatan tentang 7 hari ataupun 7 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Di Sahihain an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri bil manam bis sab'il awakhir. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih masing-masing daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa sekumpulan di kalangan beberapa orang sahabat Nabi SAW diperlihatkan malam qadar di dalam mimpi tidur mereka. Ia berlaku pada 7 hari ataupun 7 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Lalu bersabdalah Nabi SAW, aku nampak mimpi kamu telah bersepakat pada 7 terakhir daripada Ramadan. Maka sesiapa yang bersungguh untuk memburunya, mencarinya, maka carilah ia pada 7 yang terakhir. Wa fi sahihi Muslimin anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhir fa in dha'afa ahadukum aw ajas fala yughlabanna 'ala as-sab'il bawaqi. Dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Umar juga daripada Nabi SAW sabda baginda, carilah Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Jika seseorang kamu lemah atau tidak mampu, maka janganlah dia ditewaskan daripada 7 yang berbaki. Waqad zakarna fima taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi syahri Ramadan
ala talabi Lailatul Qadri. Kita telah sebut dalam perbincangan yang lepas bahawa Nabi SAW bersungguh di dalam bulan Ramadan untuk menuntut Lailatul Qadar. Wa annahu ataqafa marratan al-ashra al-awwala minhu. Dia pernah beriktikaf sekalinya 10 yang pertama daripada Ramadan. Thumma talabaha fa'takafa ba'da dhalika al-ashra al-awsata fi talabiha. Kemudian dia mencarinya lagi. Lalu dia beriktikaf selepasnya 10 pertengahan untuk mencari Lailatul Qadar. Wa anna dhalika takarrara minhu ghaira marrah. Dan ini berulang kepadanya bukan sekali. Thumma istaqarra amruhu ala i'tikafil ashril awakhir fi talabiha. Wa amara bi talabiha fi. Sehinggalah urusan baginda sallallahu alaihi wasallam tenang terhenti untuk beriktikaf pada 10 yang terakhir di dalam menuntut Lailatul Qadar. Dan dia perintahkan supaya dicari Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Qadar pada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Hadithu fil ma'na katsirah. Hadis dalam semakna dengan ini terlalu banyak. Kana ya'muru bil timasiha fi autaril ashril awakhir. Nabi juga pernah memerintahkan supaya dicari pada malam-malam witir, malam-malam ganjil daripada 10 yang terakhir. Wa fi sahihil Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala iltamisu lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Qadar pada 10 yang terakhir daripada Ramadan, pada 9 yang berbaki, pada 7 yang berbaki, ataupun pada 5 yang berbaki. Summa ba'da dhalika amara bi talabiha fi sab'il awakhir. Kemudian datanglah perintah Nabi SAW dalam perbincangan kita ini, iaitulah pada 7 yang terakhir. Wa qala al-jumhur hiya munhasiratun fil ashril awakhir. Menurut kebanyakan ulama, Lailatul Qadar dikepung pada 10 yang terakhir. Wa ikhtalafu. Cuma mereka khilaf. Bi ayyi layalil ashri arjah. Pada mana malamkah daripada 10 ini yang lebih diharapkan? Wa qala al-aktsarun bal ba'du layalihi arja min ba'd. Kebanyakan ulama menyebut memang ada sebahagian malam-malamnya lebih diharap daripada sebahagian yang lain. Wa qalu awtaru arja fil jumlah. Dan mereka menyebut malam-malam ganjil secara umumnya lebih diharap. Summa ikhtalafu fi ayyi awtarihi arja. Cuma ulama khilaf di dalam yang ganjil ini mana yang lebih diharapkan. Minhum man qala Lailatul 21 wa huwa al-masyhur 'an Syafi'i. Di kalangan ulama ada yang menyebut bahawa malam itu ialah malam 21. Ini pendapat yang masyhur daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Wa hukiya lisyafi'i qaulun akhar. Diriwayatkan juga daripada Imam Syafi'i pendapat lain, anna arjaha lailatu salasin wa ishrin. Malam yang paling diharapkan ialah 23. Wa rajjahat ta'ifatun lailata sab'in wa ishrin. Satu kumpulan mentarjihkan bahawa ia pada malam 27. Hakahu Thawri an ahli Kufah. Thawri meriwayatkan daripada ulama-ulama Kufah. Faqala nahnu naqulu hiya lailatu sab'in wa ishrin lima ja'ana an Ubay bin Ka'b. Dia berkata, kami berpendapat bahawa Lailatul Qadar ialah pada 27, pada malam ke-27. Kerana sampai kepada kita berita ini daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa mimman qala bihadza Ubay bin Ka'ab. Jadi antara yang berpendapat demikian ialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa kana yahlifu ala dhalik, dan dia pernah bersumpah bahawa inilah sebenarnya malam 27. Wa Zirr bin Hubaish wa Abdah ibn Abi Lubabah, dan beberapa nama lain yang berpendapat demikian. Wa ruwiya an Qanani bin Abdullah an-Nahmi qala sa'altu Zirran an Lailatul Qadar. Pada Qanan, dia kata aku tanya Zir tentang malam Qadar. Faqal kana Umaru wa Huzaifatu wa unasun ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yashukun annaha lailatu sab'in wa ishrin. Dia berkata bahawa Umar, Huzaifah dan sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah ragu bahawa Lailatul Qadar ialah pada malam 27. Rajahu bin Syaibah. Ini riwayat yang disebut oleh Ibnu Syaibah di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai. Stadalla man rajjaha lailata sab'in wa ishrina bi anna Ubay bin Ka'b kana yahlifu ala dhalik. Jadi mengambil dalil mereka yang mentarjihkan malam 27 ini apabila Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah dengan demikian. Wa yaqulu bil ayati aw bil alamati allati akhbarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna syamsa tatlu'u subaihataha la syi'a laha, kharajahu Muslim. Dan dia berkata ini berlaku dengan tanda yang pernah diberitahu kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa matahari muncul di awal paginya, tiada cahaya ataupun tiada sinaran padanya. Wa fi musnadil Imam Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inni shaykhun kabirun alilun yashukku alayya al-qiyam وَأَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, aku seorang tua yang sakit, payah untuk bangun malam, berdiri. Maka perintahkan aku dengan satu malam sahaja. Semoga Allah menemukan aku pada malam itu dengan Lailatul Qadr. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia pada malam ke-7, malam ke-27. Sanadnya menurut syarat Bukhari. Wa ammal amalu fi lailatul qadri faqad sabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun apakah amalan yang berlaku pada malam qadar,
Maka ini sah daripada Nabi SAW. Nahu qal, sabda baginda, man qama lailatul qadri, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam qadar kerana iman dan kerana mencari pahala, diampun baginya apa yang terdahulu daripada dosa. Wa qiyamuha innama huwa ihya'uha bitahajjud fiha wassalah. Maksud bangun ataupun menghidupkan, iaitulah menghidupkannya dengan sembahyang tahajud dan sembahyang secara umumnya. Wa qad amara Aisyah bid-du'a fiha aidan, dan Nabi pernah perintahkan Aisyah supaya berdoa pada malam itu. Qala Sufyan ats-Tsauri, ad-du'a fi tilka al-lailah ahabbu ilayya min as-salah. Sufyan ats-Tsauri menyebut bahawa doa pada malam itu lebih dikasihi kepadaku berbanding dengan sembahyang. Wa muradu anna kasratad du'a'i afdalu min as-salati allati la yakthuru fiha ad-du'a. Maksudnya banyak doa itu lebih baik daripada sembahyang yang tidak banyak doa di dalam sembahyang, di dalamnya doa. Sembahyang itu doa. Fa in qara'a wa da'a kana hasan. Kalau dia boleh sembahyang, baca Quran dan berdoa sama dalam sembahyang, itu baik. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahajjadu fi layali Ramadan. Nabi memperbanyakkan sembahyang tahajud pada malam Ramadan. Manjangkan. Wa yaqra'u qira'atan murattalah. Nabi baca dengan bacaan tenang. La yamurru bi ayatin fiha rahmatun illa sa'at. Dia tidak melalui satu ayat yang padanya rahmat, melainkan dia akan memohon. Wala bi ayatin fiha azabun illa ta'awwaz. Dan tidak melintasi satu ayat yang padanya kisah azab, melainkan dia akan minta lindung. Wa yajma'u bainas salati wal qira'ati wad du'a. Jadi dia himpun di antara sembahyang dan baca Quran dan doa, wa tafakkur, dan juga berfikir, mengambil pelajaran. Wa hadza afdalul a'mali wa akmaluha fi layalil ashri wa ghayriha wallahu a'lam. Ini adalah sebaik-baik amalan dan paling sempurna pada malam yang 10 dan lainnya. Allah jualah yang lebih berilmu. Riyahu hadhil ashari tahmilu aninal muznibina wa anfasal muhibbina wa qasasat taibina. Jadi angin kepada malam ini, waktu sahur di malam-malam ini mengandungi, membawa tangisan pendosa, nafas orang yang mencintai Tuhan, dan kisah-kisah orang yang bertaubat. Lau qamal muznibun fi hadhihi al-ashar ala aqdamil inkisar wa rafa'u qasasal i'tidar. Jadi alangkah bagusnya jika sekiranya pendosa-pendosa malam-malam ini, di waktu sahur pada malam-malam ini, mana Sri tengok. Sudah. Surat berapa? Walau qamal muznibuna fi hadhil ashar ala aqdaril inkisar. Jadi alangkah baiknya jika pendosa-pendosa bangun pada waktu sahur di atas kaki yang sedih. Rafa'u qasasal i'tidar, dan mereka angkat, kisahkan alasan dan
permohonan maaf mereka. Madmunuha, kandungannya disebut. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur wajina bi bida'atin musjah wa awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Seperti kisah orang yang datang masuk berjumpa dengan raja, menceritakan kesusahan dan keperluan untuk raja hadiahkan untuk mereka bawa balik. Kisah Nabi Yusuf, kisah saudara-saudaranya. Walamma dakhalu alaihi, apabila mereka masuk jumpa raja, jumpa Yusuf. Qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur. Mereka mengadu, wahai raja, telah menimpa kami dan keluarga kami malapetaka. Kami ditimpa oleh kemarau dan kelaparan, kebuluran. Wajibna bi bida'atin musjah. Kami hanya bawa barang yang sedikit ini. Wa awfilana al-kail. Maka sempurnakan, penuhkan sukatan kami ini dengan gandum-gandum dan makanan-makanan. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. La baraza lahum at-tawqid 'alaiha. Mesti ada tanda tangan ataupun dijawab permohonan ini. Qala la tasriba 'alaikumul yawm. Maka Tuhan akan jawab kepada kita apa yang Yusuf sebagai raja pada hari itu menjawab kepada adik-beradiknya yang berdosa kepadanya. Dia kata tiada apa-apa celaan pada hari ini. Kamu dimaafkan. Yaghfirullahu lakum. Tuhan memaafkan kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dia yang pengasih di kalangan yang pengasih. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam maksud inilah datangnya doa yang diajar Aisyah dan diajar Nabi SAW kepada Aisyah. Ara'aita in wafaqtu lailatal qadari ma aqulu fiha. Apa pendapat engkau jika aku bertemu dengan malam qadar? Qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengampun, kasihkan keampunan, maka ampunkanlah aku. Al-afu min asma'illahi ta'ala. Yang maha memaafkan. Ini di antara nama Allah. Wa huwal mutajawizu an sayyiati ibadi. Maksudnya Tuhan yang tidak mengambil kira kesalahan hamba. Al-mahi li'asarihim anhu. Yang menghapuskan kesan-kesan kesalahan daripada mereka. Wa huwa yuhibbul afwa. Dan dia pula kasihkan keampunan. Wa yuhibbu an ya'fuwa an ibadi. Dia suka mengampunkan hamba-Nya. Wa yuhibbu min ibadihi an ya'fuwa ba'dhum an ba'd. Sebagaimana dia juga suka sebahagian hamba memaafkan sebahagian yang lain. Fa idza 'afa ba'dhum an ba'd amalahum bi'afwi. Kalau sesama mereka boleh memaafkan antara mereka, maka Allah juga akan melayang mereka dengan memaafkan. Wa afuhu ahabbu ilaihi min uqubati. Sebenarnya memaafkan itu lebih dia suka berbanding dengan menghukum. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada doa yang sentiasa disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu biridhaka min sakhatik wa 'afwika min 'uqubatik. Aku mohon lindung dengan redha-Mu daripada murka-Mu, dengan keampunan-Mu daripada hukuman. Walamma 'arafa al-'arifun jalalahu khada'u walamma sami'a al-muznibuna bi'afwihi qami'u.
Jadi seorang yang mengenali Tuhan, apabila mengetahui keagungan Tuhan, mereka akan tunduk. Dan apabila mereka pendosa-pendosa mendengar tentang keampunannya, mereka akan ingin. Laula tam'ul muznibina fil afwi lahtaraqat qulubuhum bil ya'si minar rahmah. Kalaulah tidak kerana keinginan pendosa pada keampunan, pastilah hati mereka terbakar dengan sifat lemah semangat ataupun putus asa daripada rahmat. Lakinnal quluba idza zakarat afallah, tetapi demikianlah hati, apabila dia teringat keampunan Tuhan, istarwahat ila bardi afi, dia rasa tenang dengan kesejukan keampunan Allah. Ya kabiral zambi afwallahi min zambika akbar, akbarul auzari fi jambi afillahi yasur. Wahai yang banyak dosa, keampunan Allah berbanding dengan dosamu lebih hebat. Sebesar-besar dosa di sisi keampunan Tuhan hanyalah kecil. Wa innama amara bisu'alil afwi fi lailatul qadari ba'da al-ijtihadi fil a'mali fiha wa fi layalil ashri. Kenapa Nabi SAW mengajar kita untuk minta keampunan pada malam Qadar? Selepas kesungguhan yang berlaku pada amalan Qadar dan malam-malam lain yang 10. Li'anna al-'arifina yajtahiduna fil a'mal thumma la yarawna li anfusihim amalan salihan wala halan wala maqala. Kerana bagi mereka yang mengenali Tuhan, walaupun mereka bersungguh pada banyak amalan, tetapi mereka tidak nampak pun untuk diri mereka sebarang amalan baik ataupun sebarang darjat ataupun sebarang kedudukan. Wa yarji'una ila su'alil afwi kahalil muznibin muqassir. Akhirnya mereka pulang kembali kepada Tuhan meminta keampunan sebagaimana kelakuan seorang pelaku dosa dan seorang yang pemalas. Ya Rabbi abduka qad ataka wa qad asa'a wa qad wahafa, yakfihi minka haya'uhu min su'i ma qad aslafa, hamala adh-dhunuba 'ala adh-dhunubil mubiqati wa asrafa, wa qad istajara bi zaili afwika min iqabika mulhifa. Ya Rabbi fa'fu wa'afihi fala anta awla man afa. Wahai Tuhan, hamba-Mu telah datang kepadamu sedang dia telah melakukan kejahatan dan dia telah banyak rebah jatuh dalam maksiat. Cukuplah untuknya kerana malunya kepadamu daripada kejahatannya yang telah berlalu. Dia datang dengan menanggung dosa di atas dosa yang besar-besar dan dia telah melampau. Dia datang memohon perlindungan walaupun dengan ekor keampunanmu, hujung keampunanmu berbanding dengan pembalasanmu. Wahai Tuhan, ampunlah dia. Ampunlah dia kerana Engkau yang paling layak untuk memberi keampunan. Kemudian Al-Majlisus Sadis, majlis yang ke-6, mungkin majlis yang terakhir, ya. Fi wida'i syahri Ramadan, iaitulah tentang ucapan selamat tinggal pada bulan Ramadan. Sahihaini min hadisi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Jadi dalam majlis perpisahan ini dibawa kepada kita hadis daripada Bukhari dan Muslim juga. Perawinya Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, siapa yang berpuasa siang hari Ramadan kerana iman dan mencari pahala, diampun baginya apa yang terdahulu dari dosanya. Siapa yang bangkit menghidupkan malam qadar kerana iman dan mencari pahala, diampun baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Fafihi ma aidan min hadisi Abi Hurairah aidan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga daripada hadis Abu Hurairah juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana iman dan ihtisab, diampun baginya apa yang terdahulu daripada dosa. Wa qad ruwiya anna as-sa'imina yarji'una yawmal fitri maghfuran lah. Demikianlah diriwayatkan bahawa orang yang berpuasa kembali pada malam raya fitrah diampunkan segalanya untuk. Wa anna yawmal fitri yusamma yawmal jawais. Jadi hari raya dinamakan sebagai hari penyampaian hadiah-hadiah. Fihi ahaditsu dhaifah. Ada hadis-hadis dhaif yang datang menyebut kelebihan ini. Idza kammala as-sha'imuna siyama ramadhana wa qiyamah. Jadi apabila mereka yang berpuasa telah melengkapkan puasa Ramadan dan menghidupkan malam Ramadan, faqad waffau ma alaihim minal amal. Jadi mereka telah melengkapkan apa yang menjadi tanggungjawab mereka dalam bentuk amalan. Wa baqiya ma lahum minal ajri. Yang kekal hanyalah pahala. Wa huwal maghfirah. Itulah keampunan. Wa idza kharaju yauma idil fitri ila shalah usimat alaihim ujuruhum. Jadi apabila mereka keluar pada hari raya untuk sembahyang, diagih-agihkan ganjaran mereka. Faraja'u ila manazilihim wa qad istawfawul ajra wastakbaru. Apabila mereka pulang ke rumah, lengkaplah ganjaran. Lalu sempurnalah. Man waffa ma alaihi minal amali kamilan, wufiya lahul ajru kamil. Siapa yang menyempurnakan apa yang menjadi tanggungjawabnya berbentuk amalan ini sempurna, maka disempurnakan baginya ganjaran sempurna. Wa man sallama ma alaihim wafaran tasallama ma lahu naqdan la muakhkhar. Siapa yang serah apa yang menjadi tanggungjawabnya sempurna, cash, maka dia akan menerima juga cash, tidak dilewatkan. Segera. Qala Salman, as-salatu mikyal. Wa man waffa wufiyalah. Wa man taffaf faqad alimtum ma qila fil mutaffifin. Salman menyebut bahawa sembahyang ini dia adalah timbangan. Perniagaan yang ada timbang. Siapa yang melengkapkan timbangan, maka diberi kepadanya bayaran lengkap. Sesiapa yang mengurangkan timbangan, kamu tahu apa yang dikatakan kepada mutaffifin, kepada mereka yang mengurangkan timbangan, iaitulah wailul lil mutaffifin. Celakalah kepada mereka yang mengurangkan timbangan. Wasyamu wasairul a'mali ala hadzal minwal. Kalau itu disebut tentang sembahyang, maka puasa pun menurut neraca yang sama. Man waffaha fahuwa min khiyari ibadillahil muwaffin. Siapa yang menyempurnakannya, maka dia adalah hamba Tuhan yang paling baik, yang menyempurnakan. Wa man taffafa fiha fawailun lil mutaffifin. Sesiapa yang mengurangkan, maka celakalah bagi yang mengurangkan.
Amma yastahi man yastawfi mikyala syahawatihi wa yutafifu fi mikyali siyamihi wa salatihi. Jadi tak malu ke orang kalau dalam bab nafsu kehendak diri maka dilengkapkan segala timbangan. Tiba-tiba dalam bab sembahyang puasa dia mengurangkan timbangan. Ala bu'dan limadian. Jauh sungguhlah kalau ini kelakuannya. Bagaimana jauhnya Madian daripada beriman. Fil hadis aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu salatan. Hadis disebut seburuk pencuri ialah pencuri sembahyang. Idza kana al-wailu liman taffafa mikyal ad-dunya fa kayfa halu man taffafa mikyal ad-din. Kalau kecelakaan menimpa orang yang mengurangkan timbangan dunia, bagaimanakah keadaannya orang yang mengurangkan timbangan agama? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang daripada sembahyang lalai. Qadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u. In ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Esok kiamat nanti akan disempurnakan setiap jiwa apa yang dia usahakan. Setiap penanam akan memetik apa yang mereka tanam. Jika mereka melakukan kebaikan, kebaikan itu dipulangkan kepada diri sendiri. Jika sekiranya mereka melakukan kejahatan, maka sungguh buruk kejahatan apa yang mereka lakukan. Kana as-salafus salihu yajtahiduna fi itmamil amali wa ikmalihi wa itqanihi. As-salafus salih terdahulu bersungguh untuk melengkapkan amalan, menyempurnakan amalan, teliti menyempurnakan amalan. Summa yahtamuna ba'da dhalika biqabulihi wa yakhafuna min raddihi. Kemudian barulah mereka bersungguh selepasnya supaya amalan itu diterima. Dan mereka bimbang sungguh amalan ditolak. Wa haula'i alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ini golongan yang disebut Tuhan yu'tuna ma atau. Mereka yang mempersembahkan apa yang telah dipersembahkan, hati mereka masih lagi ketakutan, kebimbangan bahawa apa yang dipersembahkan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya an Ali radhiyallahu anhu qala kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amali. Ali pernah berpesan, kamu hendaklah menjadi mereka yang kepada penerimaan amal lebih diberi cakna berbanding dengan beramal itu sendiri. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tidakkah kamu dengar Tuhan berfirman, Tuhan hanya terima daripada mereka yang bertakwa. Wa qala Malik bin Dinar al-khawfu 'ala al-amal alla yutaqabbala ashaddu minal. Yang dibimbangi daripada amalan ialah dia tidak diterima. Itu lebih dibimbangi berbanding daripada amalan itu sendiri. Syahrul Ramadan taksuru fihi asbabul ghufran. Bulan Ramadan banyak sekali jalan-jalan dan punca-punca keampunan. Amin asbabil maghfirati fihi siyamuhu wa qiyamu lailatul qadri fihi kama sabaqa. Antara jalan keampunan ialah berpuasa, menghidupkan malamnya dan menghidupkan malam qadar padanya sebagaimana yang telah disebut. Wa minha taftirus shawam, antaranya dengan memberi buka kepada orang berpuasa. Wa takhfifu 'anil mamluk, dan meringankan beban kepada hamba-hamba yang bekerja. Wa minha az-zikru,
Antaranya banyak berzikir, wa min istighfar, memohon ampun, wal istighfaru talabul maghfirah. Istighfar ialah pohon keampunan. Wa du'a'us sha'im yustajabu fi siyamihi wa inda fitri. Doa orang berpuasa mustajabkan ketika dia berpuasa dan ketika dia berbuka. ولهذا كان ابن عمر إذا أفطر يقول اللهم يا واسع المغفرة. Ibnu Umar apabila berbuka dia akan berkata, ya Allah, Tuhan yang luas keampunan, ampunlah untuk diriku. Falamma kathurat asbabul maghfirati fi Ramadan kana alladhi tafutuhu al-maghfirah fihi mahruman ghayatal hirman. Dengan sebab banyaknya jalan keampunan di bulan Ramadan, tiba-tiba ada yang belum diampun, maka dia memang diharamkan sesungguh-sungguhnya. Fi sahih Ibn Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbar faqala. Dalam sahih Ibn Hibban hadis Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam panjat mimbarnya, menaiki mimbarnya. Faqala amin, amin, amin. Nabi menyebut amin 3 kali. Qila ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Engkau naik mimbar, lalu engkau kata amin 3 kali. Qala inna Jibril atani faqala man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Nabi menceritakan Jibril datang kepadaku dan dia berkata, siapa yang sempat masuk bulan Ramadan, tiba-tiba dia belum diampun, maka jawabnya dia masuk neraka dan Tuhan halau dia jauh-jauh. Lalu Jibril berkata, katakan amin. Lalu aku berkata amin. Wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabarrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Siapa yang sempat dengan kedua ibu bapanya atau salah seorangnya dan dia belum berkebajikan kepada duanya, maka matilah dia, maka masuk neraka, maka Tuhan jauhkan dia daripadanya. Katakan amin. Qul amin faqultu amin. Wa man dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Dan seorang yang disebut di sisinya engkau, disebut nama Nabi SAW, lalu dia tidak berselawat kepadanya, maka dia mati, lalu dia masuk neraka, maka Tuhan halaunya daripada dirinya. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin. Tarahala syahru wa nahfahu wa sarama wa sarama wa ikhtassa bil fawzi fil jannati man khadama wa asbaha al ghafilu al miskinu munkasiran misli faya wayhahu ya uzma ma hurima man fatahu zar'an fi waqtil bidari fama tarahu yahsuduhu illa al-hamma wan nadaf. Telah berlalulah bulan ini, wahai sedihnya, dan dia akan pergi. Maka yang istimewa mendapat meraih kejayaannya dalam syurga ialah siapa yang berkhidmat, siapa yang bekerja. Dan orang lalai kemiskinan, maka terus kesedihan. Sepertiku ini, wahai celakanya, wahai besarnya apa yang diharamkan, apa yang dihalang. Siapa yang ketinggalan daripada bercucuk tanam jika adanya benih-benihan, maka engkau tidak dapat melihat dia mengutik hasil kecuali kesedihan dan penyesalan. Wa innama kana yaumul fitri min Ramadan aidan li jami'il ummah. Jadi datanglah Idul Fitri, raya bagi sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu yu'taqu fihi ahlul kaba'iri minas sa'imin minan nar. Hari itu dibebaskan
pelaku dosa besar di kalangan orang berpuasa daripada api neraka. Fayaltahiku fihi al-muznibuna bil abrar. Pendosa-pendosa akan menyertai orang baik-baik. Kama anna yawman nahri wal 'idul akbar. Sebagaimana hari raya Adha itu raya besar. Annahu qablahu yaum Arafah. Karena sebelumnya hari Arafah. Wa huwa al-yawmul ladzi la yura fi yawmin min ad-dunya aktsara itqan min an-nar fihi. Hari Arafah ialah hari yang tidak pernah dilihat satu hari di muka dunia yang mana lebih banyak tengkok-tengkok dibebaskan daripada neraka. Faman u'tiqa minan nari fil yawmain falahu yawmu 'id. Maka sesiapa yang dibebaskan daripada neraka pada 2 hari ini, maka itu adalah raya sebenar. Wa man fatahul 'idqu minal yawmaini falahu yawmun wa'idun. Maka siapa yang ketinggalan dibebaskan daripada 2 hari, maka baginya yaumu wa'idin, baginya hari celaka. Bukan lagi yaumu aid, yaumu wa'id, hari celaka. Walamma kanatil maghfiratu wal itqu minan nari kullu minhuma murattaban ala siyami ramadhani wa qiyam. Jadi keampunan dan bebas daripada api neraka ini, kedua-dua ini dikaitkan dengan puasa Ramadan dan menghidupkan Ramadan. Menghidupkan malam Ramadan. Amar Allah Subhanahu wa taala inda ikmalil iddah bi takbirihi wa syukri. Jadi apabila selesai berpuasa di siang hari, menghidupkan malam hari, menyempurnakan bilangan lengkap, maka Tuhan perintahkan supaya kita bertakbir dan bersyukur. Waqad walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka Tuhan berfirman, supaya hendaklah kamu melengkapkan bilangan dan bertakbir kepada Allah di atas hidayat yang dikurniakan kepada kamu dan semoga kamu bersyukur. Fasyukru man an'ama ala ibadihi bitaufiqihim lisyami wa i'anatihim alaihi wa maghfiratihi lahum bihi wa itqihim bihi minan nar an yazkuruhu wa yashkuruhu wa yattaquhu haqqa tuqatih. Jadi mensyukuri Tuhan yang memberi nikmat kepada hamba-Nya. Dengan sebab dia mempermudahkan mereka untuk puasa, membantu mereka untuknya, mengampuni dosanya, membebaskannya daripada neraka. Caranya ialah menyebutnya dengan keagungan, mensyukurinya, bertakwa kepadanya ketakwaan sesungguhnya. Waqad fassara Ibnu Mas'udin taqwahu haqqa tuqatih bi ayyi ta'a fala yuqsa wa yudhkara fala tunsa fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat taqwahu haqqa tuqatih, ya. Maksud bertakwa dengan sebenar-benar takwa, bahawa Tuhan dipatuhi, tidak dilakukan maksiat. Tuhan diingati, tidak dilupai. Tuhan disyukuri, tidak dikufuri. Faya arbaba dhunubil azimah al-ghanimata fi hadhihi al-ayyamil karimah fama minha iwadun wala laha qimah wa kam yu'taqu fiha minan nari min zi jariratin wa jarimah faman u'tiqa fiha minan nari faqad faza bil jaizatil amimah wal minhatil jazimah. Wahai pemilik dosa besar, tolong ambil ghanimah-ghanimah ini pada hari yang mulia ini. Maka tiada baginya gantian dan tiada seumpamanya nilaian. Berapa banyak yang dibebaskan daripada neraka di kalangan mereka yang punya dosa dan punya jenayah. Siapa yang dibebaskan daripada neraka, maka dia telah meraih suatu piala ataupun ganjaran yang sangat besar dan satu kurniaan yang sangat hebat.
Ya man a'taqahu maulahu minan nar, iyyaka an ta'uda ba'da an sirta hurran ila raqil auzar. Wahai orang yang Tuhan telah bebaskan dia daripada neraka, jauhilah daripada pulang semula selepas kamu bebas, tiba-tiba pulang kepada perhambaan dosa. Ayu ba'iduka maulaka anin nari wa anta tataqarrabu minha. Bagaimana Tuhan boleh jauhkan engkau daripada neraka sedang engkau sendiri mendekatinya. Wa yunkizuka minha wa anta tuqi'u nafsaka fiha. Tuhan telah menyelamatkan engkau, tiba-tiba engkau pula yang menjunamkan diri ke dalam. Wala tahidu anha. Engkau tidak mahu lari daripadanya. Wa inna mra'an yanju minan nari ba'dama tazawwada min a'maliha la sa'id. Seseorang yang telah selamat daripada neraka setelah berbekal dengan amalannya, maka itulah sa'id, itulah seorang yang bahagia. In kanatir rahmatu lil muhsinin fal musii'u la yai'asu minha wa in takunil maghfiratu maktubatan lil muttaqin wal zalimu li nafsihi ghairu mahjubin an. Betul, rahmat adalah kepada mereka yang melakukan kebaikan. Tetapi orang jahat pula tidaklah berputus asa daripadanya. Jika sekiranya keampunan tercatat kepada golongan yang bertakwa, yang menzalimi diri pula tidaklah terhalang daripadanya. In kana afwuka la yarjuhu dhu khata'in faman yajudu 'ala al-'asina bil qarami. Kalau keampunanmu tidak diharap oleh pelaku dosa, maka siapakah yang bermurah hati kepada pendosa-pendosa dengan murah hatinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hamba yang telah jauh menzalimi diri sendiri, yang telah melakukan kesalahan kepada diri mereka sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampun dosa sekalian. In kana la yarjuka illa muhsinun famanil ladzi yarju wa yad'u al-muznib. Jika sekiranya tidak mengharapkan kebaikan engkau kecuali orang baik, maka siapalah yang diharapkan dan didoakan oleh orang dosa, oleh orang pendosa. Maksudnya pendosa juga mengharapkan Allah dan berdoa kepada Allah juga. Fa ya ayyuhal 'asi wa kulluna dzalik la taqnat min rahmatillahi li su'i a'mal. Wahai pendosa, semua kita pendosa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah kerana buruknya amalan. Wa kam yu'tatu minan nar fi hadhil ayamin amsal. Berapa ramai dibebaskan daripada neraka pada hari ini seumpama engkau ini. Fa ahsinil dhanna bi maulaka wa tub ilaih. Maka berbaik sangkalah kepada Tuhan engkau dan bertaubatlah kepadanya. Fa innahu la yahliku 'ala Allah illa halik. Tiada yang rosak, tiada yang hancur dengan Allah melainkan yang sendiri mencari kehancuran. Tuhan tidak menghancurkannya. Idza auja'atka dhunubu fadawiha bi raf'i yadin fil laili wal lailu muslim wala taqnitanna min rahmatillahi innama qunutuka minha min dhunubika a'zamu wa rahmatuhu lil muhsinina karamatun wa rahmatuhu lil muzlimina takarrumu. Jika menyakitkan engkau oleh dosa, maka rawatlah dia dengan mengangkat tangan di waktu malam. Dan malam itu gelap. Janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya berputus asa engkau daripada dosa itu lebih besar salahnya. Rahmat Allah kepada orang baik itu satu kemuliaan. Tapi rahmat Allah pada pendosa itu satu murah hati. Yang bagi liman yarjul itqa minan nar fi syahr Ramadan ay ya'tiya bi asbabin tujibul itqa minan nar. Sepatutnya
kepada yang mengharapkan bebas daripada neraka di bulan Ramadan untuk mencari semua sebab-sebab yang membawa kepada pembebasan daripada neraka ini. Wahia mutayassiratun fi hadzal syahr. Kebetulannya semua ini mudah di bulan ini. Wa kana Abu Kilabah yu'tiku fi akhir syahri jariyatan hasna muzayyanatan yarju bi'itqiha al-itqa minan nar. Abu Kilabah dia membebaskan di hujung bulan ini seorang hamba cantik, hamba perempuan yang cantik yang berhias. Hanya kerana mengharapkan dengan membebaskan hamba perempuan ini, dia dibebaskan daripada neraka. Fi hadis Salman al-Marfu' alladhi fi sahih Ibn Khuzaimah, man fattara fihi sha'ima kana itqan lahu minan nar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya daripada hadis Salman, sabda Nabi SAW, siapa yang memberi buka kepada orang berpuasa, kana itqan lahu minan nar, maka ini pembebasan baginya daripada neraka. Wa man khaffafa fihi an mamlukihi kana itqan lahu minan nar. Siapa yang meringankan daripada hambanya untuk bekerja di bulan ini, maka dia juga pembebasan baginya daripada neraka. Wa fihi aidan fastaksiru fihi min khislataini turduna bihima rabbakum. Dalam hadis itu juga disebut perbanyakkan pada bulan ini dua kelakuan. Kamu menuntut redha dengan dua kelakuan ini Tuhan kamu. Wa khislataini la ghina bikum anha, dan dua lagi sifat yang kamu tidak bersifat dengan. Wa amal khislatani allatina turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa istighfar. Adapun dua sifat, dua kelakuan yang kamu mencari redha Tuhan dengannya, iaitu mengucap syahadah la ilaha illallah dan juga istighfar. Wa amal latani la ghina ankuma bikum anhuma fatas'aluna Allah ta'ala al-jannah wa tu'awwidhuna bihi minan nar. Wa ta'awwidhuna bihi minan nar. Adapun dua lagi yang kamu tidak berhajat kepadanya, iaitulah kamu mohon kepada Allah syurga dan kamu mohon lindung daripada Allah daripada neraka dan Allah daripada neraka. فهذه الخصال الأربع المذكورة في هذا الحديث كل منهما سبب للعتق المغفرة. Ini empat yang disebut dalam hadis ini semuanya punca keampunan dan pembebasan. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها محوا لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. Adapun kalimah tauhid, la ilaha illallah, maka ini menghancurkan dosa, menguntuhkan dosa, menghilangkan dosa sesungguhnya. Tidak berbaki satu dosa dan tiada amalan yang mendahului. Wa hiya ta'dilu itqa riqabil ladzi yujibul itqa minan nar. Dia menandingi kerja membebaskan hamba-hamba yang ini juga amalan yang membebaskan daripada neraka. Wa man atabiha arba'a mirarin hina yusbihu wa hina yumsi a'taqahu Allah minan nar. Jadi siapa yang dapat menyebut kalimah tauhid 4 kali, ketika pagi, ketika petang, Tuhan bebaskannya daripada neraka. Wa man qalaha khalisan min qalbi harramahu Allah minan nar. Siapa yang boleh menyebutnya ikhlas daripada hatinya, Tuhan haramkan dirinya daripada neraka. Wa amma kalimatul istighfar fa min a'zami asbabil maghfirah. Fa inna istighfara du'aun bil maghfirah wa du'a'us shaimi mustajabun fi hali siyamihi wa inda fitrih. Wa qad sabaqa hadits Abi Hurairah wa yufaru fihi ay fi syahr Ramadan illa liman aba. Qalu ya Aba Hurairah wa man aba, qala man aba an yastaghfirullah. Kalimah istighfar ini sebesar-besar punca keampunan. Kerana istighfar adalah doa memohon ampun. Doa orang puasa dimustajabkan ketika puasanya dan ketika berbukanya. Dalam hadis disebut diampun dalam bulan Ramadan kecuali siapa yang enggan. Abu Hurairah bertanya, siapakah yang enggan? Baginda bersabda, siapa yang enggan ialah orang yang
enggan untuk beristighfar. Qala Al-Hasan aksiru min istighfar. Al-Hasan kata perbanyakkan istighfar. Fa innakum la tadruna mata tanzilu rahmah. Kamu tidak tahu bila turunnya rahmat. Wa qala Luqman li ibnihi ya bunay awid lisanaka istighfar fa inna lillahi sa'atin la yaruddu fihi nasaila. Wahai anakku, biasakan lidahmu dengan istighfar kerana bagi Allah waktu-waktu yang dia tidak akan menolak mana-mana yang memohon. Wa qad jama'a Allahu baina at-tauhid wal istighfar. Tuhan selalu himpun di antara tauhid dan istighfar. Satu ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan mohonlah ampun di atas dosa-mu. Wa fi ba'dil athar anna iblis qala ahlaktu an-nasa bi-dhunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wastighfar. Dalam sebahagian asar disebut, iblis berkata, aku rosakkan manusia dengan dosa. Manusia pula rosakkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Al-istighfaru khitamul a'mali salihah. Jadi istighfar adalah penutup amalan soleh segalanya. Wa tukhtamu bihi salah, sembahyang selepas bagi salam istighfar 3. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wal hajj, haji juga ditutup dengan istighfar. Qiyamul lail di waktu sahur, akhir dengan istighfar. Wa yukhtamu bihil majalis, majlis pun ditutup dengan tasbih kafarah. Fa in kanat zikran kana katabi alaiha. Kalau majlis tu zikir, maka dia seperti stand yang menutup, maka dipus. Wa in kana lagwan, kalau majlis itu lagha, sia-sia, maka dia adalah penghapus dosa. Maka zalika yang bagi an yuhtama siyamu ramadhan bil istighfar. Puasa Ramadan juga harus ditutup dengan istighfar. Kata Umar bin Abdul Aziz ila al-amsar ya'muruhum bi khatbi syahr Ramadan bil istighfar was sadaqah. Umar ibn Abdul Aziz pernah tulis surat ke bandar-bandar, perintahkan supaya ditutup bulan Ramadan dengan istighfar dan sedekah. Maksudnya sadaqatul fitr, zakat fitrah. Fa inna sadaqatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafath. Kerana zakat fitrah adalah pembersihan kepada orang berpuasa daripada kelalaian dan juga cakap yang tidak baik. Wal istighfaru yarqa'u ma takharraqa min as-siyam. Istighfar menjahit apa yang cari daripada puasa dengan sebab lara bil lagwi war rafath dan percakapan kotor. Walihadza qala ba'dul ulama al-mutaqaddimin inna sadaqatal fitri lis-shaimi kasajdatay sahwi lis-shalah. Ulama dulu menyebut zakat fitrah itu kepada orang puasa seperti 2 sujud sahwi kepada orang yang sembahyang, melakukan kesalahan dalam sembahyang. Wa qala Umar bin Abdul Aziz fi kitabih. Tengok apa yang Umar bin Abdul Aziz catatkan dalam suratnya. Qulu kama qala abukum Adam. Sebut apa yang Adam sebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qulu kama qala Nuh. Sebut apa yang disebut oleh Nuh. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Jika sekiranya engkau tidak mengampunku dan merahmatiku, jadilah aku golongan yang rugi. Wa qulu kama qala Ibrahim. Sebut apa yang disebut Ibrahim. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Tuhan yang aku harap untuk dia mengampun dosaku pada hari pembalasan. Qulu kama qala Musa. Sebut apa yang disebut Musa. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wa qulu kama qala Dhunnun Yunus bin Matta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyamu junnah. Jadi demikianlah, puasa adalah dinding minan nar, daripada neraka. Malam yukharrikha. Tapi janganlah dinding itu cari. Wal kalamu sayyi'u yukharriku hadhil junnah. Cakapan buruk ini mencarikan dinding ataupun penyangga. Wal istighfaru yuraqqa. Istighfarlah yang menjahit ma takharraqa minha, apa yang cari daripadanya. Asyamuna hadha yahtaju ila istighfarin nafi' wa amalin salihin lahu syafi'. Jadi puasa kita berhajat pada istighfar yang sempurna dan amal soleh, iaitu zakat fitrah yang memberi syafaat, yang menutup
keaiban. Kam nukharriqu siyamana bisihamil kalam. Berapa banyak merosakkan puasa kita ini dengan sebab panahan-panahan cakapan yang tidak baik. Summa nuratti'uhu wa qad ittasa'al kharqu 'ala ar-raqi'. Kadang-kadang kita dah menjahit, kita telah menutup, tetapi luas sangat kadang-kadang carikan itu. Kam narfu khuruqaha bimaqitil hasanati thumma naqta'uhu bihisabil sayyiatil qati'. Kadang-kadang kita dah jahit dengan jahitan kebaikan, tapi dia datangkan pula dengan pedang kejahatan yang memotong lagi. Kana ba'du salafi idza shalla salata astaghfara min taqsirihi fiha kama yastaghfirul muznibu min dhanbi. Salafus salih terdahulu selesai sembahyang dia akan beristighfar dengan kekurangan sembahyang seperti beristighfarnya pendosa selepas melakukan kerja dosa. Idza kana hadza halul muhsinina fi ibadatihim fa kaifa halul musiiina mislina fi adatihim. Kalau ini keadaan orang baik terdahulu dalam ibadat mereka, maka bagaimanalah lakuan orang jahat seumpama kita pada adat yang bukan ibadat. Wa qaribun min hadza amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah fi lailatul qadari bi su'alil afw. Jadi makna inilah sebenarnya, hampir dengan maksud inilah apa yang diperintahkan Nabi SAW kepada Aisyah pada malam Qadar di penghujung Ramadan untuk mohon keampunan. Fa innal mu'mina yajtahidu fi syahr Ramadan fi siyamihi wa qiyam. Kita telah berusaha sungguh dengan puasa dan qiyam. Fa idza qaraba faraghuhu wa sadafa lailatul qadri. Jadi apabila telah selesai tugasan menghampirinya dan bertemu pula malam Qadar, lam yas'alillaha illal afwa. Tidak ada permohonan yang lebih baik daripada keampunan, kal musii'il muqassir, seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kesilapan. Wa amma su'alul jannah wal isti'adhu minan nar fa min ahamid du'a. Tidak syak lagi tentang mohon syurga dan mohon lindung daripada neraka pula. Fa min ahamid du'a. Ini doa paling penting. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha nudan din. Nabi kata sekitar inilah kita sentiasa menyebut dan melaungkan. As-saimu yurja istijabatu doai. Orang puasa diharap mustajab doa. Yang bagi Allah, yang bagi Allah yad'u illa bi ahamil umur. Jadi tidak sepatutnya dia berdoa dan doa yang mustajab ini kecuali doa yang paling penting. Qala Allah Ta'ala faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Seorang yang dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah orang yang berjaya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga lah yang meraih kejayaan. Wa qala ta'ala fa ammal ladzina syaqau fa finnar. Orang yang celaka dalam neraka. Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang bahagia tempat akhirnya di syurga. Ibadallah, inna syahra ramadhana qad azama 'ala rahim. Bulan Ramadan telah hampir meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illal qalil. Tidak tinggal kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Siapa yang buat baik maka lengkaplah, sempurnakan. Faman kana farrata falyakhtimhu bil husna fal amalu bil khitam. Siapa yang mengabaikan, sempat lagi tutup dengan yang terbaik kerana amalan dikira dengan penghujungnya. Wastamti'u minhu bima baqiya min layalil yasiratil ayyam wal layali wal ayyam. Ambil kesempatan daripada malam-malam dan hari yang tidak banyak. Wastaudi'uhu amalan salihan yashhadu lakum bihi indal malakil alam. Jadikan simpanan amalan soleh yang berlaku padanya menjadi saksi di hadapan Tuhan yang Maha mengetahui. Wa wadi'uhu inda firaqihi bi azka tahiyyatin wa salam. Ucap selamat tinggal kepada Ramadan dengan cara yang paling baik, penghormatan dan salam. Ya syahrul Ramadan, tarafaq dumu'ul muhibbina li zahabika tadaffaq.
qulubuhum min alamil firaqi tashaqqaq asa waqfatun lil wada'i tutfi'u min nari syauqi ma ahraq asa sa'atu taubatin wa ikla'in tarfu min as-siyami kullama takharraq asa munqati'un an rakbil makbulin yalhaq asa man istaujaban nara yu'taq asa usaraul auzari utlaq asa rahmatul maula lahal asi wafaq. Wahai bulan Ramadan, perlahan-perlahanlah, jangan cepat sangat pergi. Air mata kekasih turun mengalir kerana pemergian hati mereka dengan kesedihan berpisah pecah. Boleh jadi inilah satu pendirian untuk ucap selamat tinggal yang boleh menutup, memadamkan api neraka kerana kerinduan. Boleh jadi inilah waktu taubat dan waktu mencabut dosa yang boleh menampung apa yang kurang daripada puasa. Boleh jadi inilah yang memutuskan daripada kumpulan golongan yang diterima Tuhan untuk menyertainya. Boleh jadi siapa yang telah namanya tercatat di dalam neraka untuk dibebaskan. Boleh jadi tawanan-tawanan dosa untuk dilepaskan. Boleh jadi rahmat Tuhan kepada pendosa diberi taufik. Asa wa asa min qabli waqti tafarruqi ila kulli ma tarju minal khairi tartaqi wa yujbara maksurun wa yuqbalu ta'ibun wa yuqtahu khatta'un wa yas'adu man syaqi. Boleh jadi harapan demi harapan sebelum waktu berpisah kepada semua apa yang engkau harapkan daripada kebaikan dan engkau dapat meningkat tinggi. Lalu ditampung segala yang pecah dan diterima seorang yang bertaubat dan dibebaskan orang yang bersalah dan bahagialah seorang yang celaka. Jadi dengan demikian kita telah mengkhatamkan bacaan Wadhaif Syahri Ramadan daripada tulisan asal Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.